Jadi apa ni, hak Safiyah tu baru ni kita sudah baca dah dan terjemah dah. Saat ni baca saja. Terjemah ni lah. Bab perkahwinan dengan Zainab binti Jahsh dan peristiwa turun ayat hijab dan isbat walimatil urs. Yani isbat menyabitkan adanya kenduri kahwin. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, dan ini adalah hadis Bahaz. Katanya apabila habis iddah Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid, sebutkan kepada Zainab tentang aku. Yani sebutkan kepadanya tentang aku, yani bawa pinangan aku kepadanya. Qala, kata perawi, fantalaqa Zaid. Zaid pun pergi hingga menemui Zainab. Ketika itu beliau sedang tukhammiru ajinaha, sedang tukhammiru ajinaha, yani membubuh penai bahan penai ataupun ragi ke dalam adunan gandumnya. Satu makna. Satu lagi, wa hiya tukhammiru ajinaha, ketika dia sedang menudung ajinaha, yakni tepung yang diulinya. Qala, apa ni, ini Zaid kata, apabila aku nampak dia, azumat fi sadri hatta ma astati' an anzura ilaiha, terasa berat dalam hatiku dan aku tidak dapat melihat kepadanya, oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentangnya. Maka aku pun berpaling belakang. Fa wallaituha dhahri, aku memberikan belakangku kepadanya, jadi aku berpaling belakang. Wa nakastu ala aqibi, dan melangkah ke belakang. Faqultu ya Zainab, wahai Zainab, aku kata, wahai Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku, dia ada menyebut tentangmu. Qalat, yani dia mahu berkahwin denganmu. Qalat ma ana bisani'atin syai'an. Zainab berkata, aku tidak akan melakukan apa-apa sebelum bertanya Tuhanku, yakni terlebih dahulu. Zainab pun berdiri di tempat sembahyangnya dan turunlah Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang. Fadakhala 'alaiha bighairi idhn, maka baginda masuk menemui Zainab tanpa meminta izin. Qala, kata perawi, faqala, maka Anas berkata, walaqad ra'aituna, walaqad ra'aituna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'amana, kami masih lagi nampak bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamu kami makan roti dan daging. Hinan taddan nahar, ketika waktu siang, ketika sudah agak siang. Fa kharajan nas, orang ramai telah keluar. Wa baqiya rijalun, tetapi masih tinggal lagi beberapa orang berbual-bual di dalam rumah itu selepas makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan aku pun mengikuti baginda. Baginda pun pergi melihat rumah-rumah istri-istrinya dengan memberi salam kepada mereka, dan mereka pula berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapati istrimu? Qala, perawi berkata, yakni Anas, aku tidak tahu, aku tidak pasti, aku yang menceritakan kepadanya bahawa mereka itu telah balik, telah keluar, yakni pulang, atau dia yang menceritakan kepadaku. Qala, perawi berkata, yakni Anas, maka Nabi SAW pun pergi hingga masuk ke rumah. Aku pun masuk juga bersamanya. Fa'alqas sitra,
Tiba-tiba Nabi SAW menurunkan langsir ataupun tabir di antaraku dengannya, dan turunlah ayat hijab. Qala wa wa'izal qaum. Anas berkata, orang ramai diberi nasihat dengan nasihat yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu. Ibnu Rafi' menambahkan dalam hadisnya, la tadkhulu buyutan Nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan nasihat itu. Jangan kamu masuk ke dalam rumah Nabi kecuali apabila diizinkan kepada kamu untuk makan, dengan tidak kamu menanti masaknya makanan itu. Dengan kamu tidak menanti disajikan makanan. Hingga kepada firman Allah, wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu menyatakan kebenaran. Ini riwayat daripada Anas lagi, katanya, tidak pernah kulihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan kenduri kahwin kerana mana-mana istrinya, seperti mana beliau telah mengadakan kenduri untuk istrinya Zainab, kerana beliau telah menyembelih kambing dalam perkahwinannya dengan Zainab itu. Riwayat dari Anas lagi, dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan kenduri kepada mana-mana atau untuk mana-mana istrinya lebih banyak atau lebih baik dari apa yang telah diadakannya untuk Zainab. Thabit Al-Bunani berkata, bima aulama. Bima aulama, bukan mimma aulama, tapi bima aulama, lebih kurang makna dia. Qala, Anas menceritakan beliau menjamu mereka, yakni sahabat-sahabat, roti dan daging, hatta tarakuh, sehingga mereka meninggalnya, yakni sehingga mereka puas makan. Seterusnya dari Anas bin Malik lagi, katanya, apabila Nabi SAW telah mengahwini Zainab binti Jahsh, baginda memanggil orang ramai makan, kemudian mereka duduk berbual-bual. Qala, Anas berkata, Nabi SAW pun mula seolah-olah bersedia untuk bangun, tetapi mereka tidak bangun juga, yakni ada beberapa orang. Bila Nabi SAW melihat keadaan begitu, Nabi SAW pun bangunlah. Apabila Nabi bangun, maka bangunlah beberapa orang yang bangun. Maka bangunlah beberapa orang yang telah bangunlah, cerita tu. Asim dan Ibnu Abdul A'la dalam hadis kedua mereka menambahkan, qala, Anas mengatakan, 3 orang yang tetap duduk lagi, terus duduk lagi. Sesungguhnya Nabi SAW telah pun datang untuk masuk, tetapi mereka itu masih lagi duduk. Kemudian mereka berdiri lalu pergi. Qala, kata Anas, aku pun datang menceritakan kepada Nabi SAW bahawa mereka telah pergi. Qala faja'a, kata Anas, maka Nabi SAW pun datang hingga masuk. Aku pun nak masuk. Tiba-tiba Nabi SAW menarik tabir atau menurunkan tabir di antaraku dengannya. Qala, Anas berkata, Allah SWT menurunkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah Nabi kecuali diizinkan kepada kamu untuk makan dengan tidak menanti-nanti masaknya. Ila qawlihi, hingga kepada firman-Nya, inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya perbuatan seperti itu sangat besar kesalahannya di sisi Allah. Kemudian riwayat daripada Anas lagi, kata dia, akulah orang yang paling tahu tentang hijab, yakni peristiwa turunnya ayat hijab. Sesungguhnya Ubay bin Ka'ab bertanya aku tentangnya. Anas menceritakan, di waktu pagi itu, pada pagi itu Rasulullah SAW telah menjadi pengantin kerana telah berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Qala wa kana tazawwajaha bil Madinah. Nabi SAW, dia bercerita, Nabi SAW mengahwini Zainab ini di Madinah. Nabi SAW pun menjemput orang untuk makan setelah hari agak siang, agak tengah hari dah. Rasulullah SAW pun duduk, dan duduk juga beberapa orang bersamanya
selepas beberapa orang yang lain telah pergi. Hingga Rasulullah SAW berdiri dan berjalan. Aku pun berjalan bersama baginda hingga sampai ke pintu rumah Aisyah. Kemudian Nabi SAW ingat mereka telah keluar. Baginda pun pulang. Aku pun pulang bersamanya. Rupa-rupanya mereka masih duduk lagi di tempat mereka. Nabi SAW pun kembali semula. Aku pun kembali pula kali yang kedua, hingga sampai ke rumah Aisyah. Faraja'a. Nabi SAW patah balik pula. Aku pun balik pula. Fa'idhahum qamu. Pada ketika itu mereka telah pun bangkit, telah pun pergi. Nabi SAW pun memasang ataupun menurunkan tabir di antaraku dengan baginda, dan Allah menurunkan ayat hijab ini. Riwayat dari Anas bin Malik lagi, katanya Rasulullah SAW telah berkahwin. Fadakhala bi ahli, dan bersama istrinya. Qala, kata perawi, ibu saya Ummu Sulaim telah membuat hais, jadi makanan campuran dari beberapa bahan makanan. Faja'alathu fi taur, dan diletakkan dalam satu bekas. Faqalat ya Anas, dalam satu bekas, dia kata, wahai Anas, pergilah bawa makanan ini kepada Rasulullah, dan katakan, mak saya kirim makanan ini kepadamu. Dia berkirim salam kepadamu, dan dia kata, ini sedikit dari kami, dari pihak kami, untukmu, wahai Rasulullah. Qala, kata Anas, aku pun bawa pergi kepada Rasulullah. Aku pun kata, sesungguhnya mak saya kirim salam, dan dia kata, ini sedikit dari pihak kami untuk kamu, wahai Rasulullah. Nabi SAW pun kata, letaklah. Kemudian dia kata, pergi panggil orang ni, orang ni, orang ni, pergi panggil. Dan orang yang engkau temui, Nabi SAW sebutkan beberapa nama. Kata Anas, aku pun pergi panggil orang yang Nabi SAW sebutkan nama itu dan orang yang aku temui. Perawi berkata, saya pun bertanya Anas, berapa bilangan mereka itu? Anas berkata, lebih kurang ataupun kira-kira 300 orang. Rasulullah SAW berkata kepada wahai Anas, bawakan bekas itu, bawakan taur itu, bekas itu, talam itu. Qala, Anas berkata, mereka pun masuk hingga penuh beranda dan rumah itu. Rasulullah SAW berkata, hendaklah membuat bulatan, membuat halqah 10 orang, dan setiap orang hendaklah memakan makanan yang berdekatan dengannya, pada depan dia. Anas berkata, mereka pun makanlah sehingga kenyang. Anas berkata, lalu keluar satu kumpulan dan masuk kumpulan yang lain, hingga kesemua mereka selesai makan. Faqala li, Nabi SAW pun berkata kepadaku, wahai Anas, angkatlah. Anas berkata, saya pun angkatlah. Saya tak tahulah, kata dia, apabila ketika saya letak tu adakah lebih banyak, ataupun ketika saya angkat tu lebih banyak. Qala, kata perawi, wajalasa tawaif, ada beberapa orang masih duduk berbual-bual di rumah Nabi SAW. Rasulullah SAW pula duduk, isterinya berpaling belakang, mukanya ke dinding. Fasaqulu ala Rasulillah, dan mereka betul-betul telah menyusahkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun keluar dan memberi salam kepada isteri-isterinya, kemudian pulang. Apabila mereka nampak Rasulullah SAW telah pulang, mereka pun berasa yang mereka telah menyusahkan Nabi SAW. Qala, perawi berkata, fabtadarul bab, maka mereka pun bersegera pergi menuju ke pintu dan keluar semua sekali. Rasulullah SAW pun datang dan melabuhkan langsir ataupun tirai, wadakhala, dan masuk. Saya duduk dalam rumah itu. Falam yalbath illa yasiran, tak lama kemudian baginda pun keluar kepadaku. Ayat ini sudah pun diturunkan kepada baginda. Rasulullah SAW pun keluar dan membacakan ayat-ayat itu kepada orang ramai. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dzana lakum
ghaira nazirina inah tadi juga. Walakin idza du'itum, tetapi kalau kamu dipanggil, apabila kamu dijemput, fadkhulu, baru masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru, apabila selesai makan, berseleraklah, bersurailah, baliklah. Wala musta'nisina li hadith, janganlah pula galik duduk buah. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Itu sesungguhnya mengganggu Nabi SAW. Dan dia malu kepada kamu untuk menyatakan. Allah tidak malu untuk menyatakan yang benar. Qala Al-Ja'd berkata, Anas bin Malik berkata, ana ahdathun nasi ahdan bihadhil ayat, akulah orang yang paling baru, orang yang paling mula-mula mendapat ayat ini, menerima ayat ini. Isteri-isteri Nabi pun setelah itu dihijabkan. Diriwayatkan dari Anas katanya, apabila Nabi SAW berkahwin dengan Zainab, Ummu Sulaim telah menghadiahkan kepadanya hais. Hais iaitu makanan, campuran beberapa bahan makanan lah. Fi taur, dalam satu bekas dari batu. Bekas tu dari batu. Kalau kita nak kata talam ke ataupun apa ke, besin ke, tapi daripada batu. Anas berkata, Rasulullah SAW pun bersabda, pergilah, panggil orang-orang Islam yang engkau temui, pergi panggil. Aku pun panggillah, jemput orang-orang yang aku temui untuk pergi makan. Mereka pun masuk ke rumah Nabi SAW, lalu makan dan keluar. Nabi SAW meletakkan tangannya di atas makanan itu, lalu berdoa pada makanan itu. Wa qala fihi ma syaa Allah an yaqul, dan diucapnya apa yang diucapnya lah. Diucapnya masya Allah an yaqul, apa-apa yang dia mahu. Tak tahulah. Walam ada' ahadan laqituhu illa da'utu, tidak aku tinggalkan siapapun yang aku temui, melainkan aku jemput dia. Mereka pun makan hingga kenyang dan keluar, tetapi masih lagi tinggal segolongan dari mereka. Mereka masih lagi berbual panjang. Nabi SAW malu kepada mereka untuk mengatakan sesuatu kepada mereka. Fakharaja, maka Nabi pun keluar. Wa tarakahum fil bait, dan meninggalkan mereka dalam rumah itu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tadi juga, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa in yu'dhana lakum ila ta'amin ghaira nazirina inahu. Qala Qatadah berkata, ghaira nazirina inahu, apa makna nazirina inahu? Mana mutahayyinina ta'aman, yakni menanti masa dihidangkan makanan, ataupun menanti sehingga makanan masak. Walakin idza du'itum, tetapi apabila kamu dijemput, fadkhulu, barulah kamu masuk, hingga sampai kepada dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna, ayat seterusnya. Gitulah. Baiklah. Baru ni kita tidak nak terjemah dan muka terjemah dah baru ni. Hak Zainab, apa ni hak Safiyah tu. Babnya bab kelebihan seseorang memerdekakan hambanya dan mengahwininya. Itu ada kelebihan. Mengahwininya. Di sini mananya? Hadis apa ni memerdekakan hamba, iaitu Safiyah tu lah. Satu. Dan yang keduanya hadis terusnya ada tu dia disebut tu. Ni hadis Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang memerdekakan hamba sahayanya, kemudian dikahwininya, orang itu mendapat 2 pahala. Itu hadis umum. Jadi bila Nabi SAW buat lagu tu, Nabi SAW pun mana termasuk dalam hak tu juga. Orang lain pun lagu tu juga. Ini cerita hamba sahaya ni. Di zaman ada hamba sahaya lah, zaman kita ni tak ada. Jadi hamba sahaya ni kira-kira orang tak sah ni kau. Walaupun dia tu sudah merdeka dah, tapi bekas hamba sahaya, orang tak sah. Malu. Orang kata dia tak ada pitih lah,
dia bukan keturunan orang mulia-mulia lah, bukan bangsawan lah, macam-macam orang kata. Itu dalam masyarakat pada masa tu. Dengan sebab itu orang ni kalau dia merdekakan, lepas tu dia kahwin pula, bermaknanya dia bersedia tu untuk menghadapi macam-macam kata-kata cemuhan orang tu. Dia bersedia. Itu maknanya. Dan itu suatu perkara yang berat. Bermakna orang tu orang yang merendahkan diri, orang yang cuba menaikkan taraf orang yang sudah menjadi hamba tadi. Setelah dia merdeka, cuba naik taraf dia. Dan dengan cara ini Nabi SAW sebenarnya nak menghapuskan sistem perhambaan itu sendiri dengan cara ni, iaitu dia galakkan sahabat-sahabat dia berkahwin dengan bekas-bekas hamba, yang mana orang tak sedih, orang nak buat hamba saya lah seterusnya. Nak merdeka tu pun satu perkara dah berat. Sebab apa? Hamba ni harta, hamba ni serupa tanah, serupa harta. Sebab boleh dijual beli. Dia merdeka makna tak boleh apa satu. Tu satu perkara dah berat tu. Kalau dia duduk dengan hamba dia boleh seramai mana pun. Tidak sebagai isteri. Kalau isteri 4 orang, kalau hamba tidak ada terhad. 4 tu. Mana dia boleh seronok boleh. Boleh tumpai dia sebagai hamba, boleh suruh dia, boleh tidur sekali, mana kalau perempuan. Boleh tidur sekali, dapat anak pun boleh. Boleh suruh dia masak, boleh suruh dia khidmat untuk kita lah. Itu kelebihan hamba. Seseorang tu ada hamba, kiranya tanda seseorang tu kaya lah pada masa tu. Tiba-tiba orang ni dia merdekakan hamba. Boleh pitih ke apa? Tak ada pitih. Lepas tu hak kata saat ni, bila dia menikah pula lepas pada tu, berarti dia menurunkan taraf dia, kedudukan dia. Mana orang duduk kata dia ni orang mulia, tiba-tiba menikah dengan hamba tu jadi naik, dia jadi turun dari satu segi. Tapi dia bersedia bersedia menerima cemuhan orang. Kalau ada orang kata, kalau tidak pun tak apalah. Bukan senang tu dia nak menghadapi. Biasanya orang ni dia nak orang-orang yang setaraf dengan dia, orang-orang yang lebih-lebih, anak orang-orang terkenal, anak orang-orang hak senang-senang nak. Biasanya. Tapi ni kalau hamba dia boleh gau dia, maknanya dia mengorbankan lagi diri dia. Itu sebab boleh 2 pahala. Pahala memerdekakan hamba tu sah, pahala apa dia sah lagi? Bernikah dengan dia. Habis itu. Ini cerita Safiyah ni. Sekali kita tengok nampak Nabi SAW ni lepas pada hak yang kita baca dah lah baru ni, kita sudah baca dan terjemah dah. Apabila orang sebut Safiyah tu comel kepada Nabi SAW, tak ada sesuai dengan dia tu, Dihyah tidak sesuai. Kenapa Rasulullah bagi kepada dia Safiyah tu? Sepatutnya Rasulullah sesuai dengan Rasulullah saja. Rasulullah SAW pun panggil, tengok. Apabila tengok, Rasulullah pun ni yang kita baca baru ni, macam-macam lah Rasulullah tukar. Dalam setengah riwayat Rasulullah bagi kepada Dihyah tu sebanyak yang dia mahu, sejumlah harta yang dia mahu, macam-macam lagi lah. Lepas tu Rasulullah SAW merdekakan dia jadi hamba lah. Dia tu sebagai hamba dah, sebagai tawanan. Lepas tu merdekakan dia, lepas tu menikah. Lepas tu menikah tu suruh Ummu Sulaim siapkan dia. Mana jangok biar dia tu jangok, biar dia berhias gapo. Lepas tu Ummu Sulaim duduk dalam satu kemah gapo. Di pasal kemah seperti yang kita telah baca. Ummu Sulaim siapkan dia. Seolah-olahnya kita nampak di situ beberapa perkara yang tidak molek. Itu perlu dibersihkan. Yang pertama, Nabi SAW ni zahirnya dulu, apabila tengok orang comel tak boleh. Ni bagi musuh kesempatan lah untuk dia nak ambil benda ni. Apabila tengok orang comel hak tadi, betul-betul dia sudah bagi dah, dia ambil pula. Itu nampak tak molek tu dari satu segi. Itu satu. Yang kedua, untuk memujuk, macam pujuk lah kita kata Dihyah, sahabat dia yang telah mendapat Safiyah tu, dia bagi apa yang dia mahu. Ini
Ini yang kita baca tadi. Fa ba'atha ila Dihyah fa a'tahu biha ma arada. Dia pun hantar orang kepada Dihyah dan memberikan kepadanya apa yang dia mahu. Apa saja yang dia mahu. Mana banyaklah untuk menebus Safiyah ni. Bila Dihyah tu terima, tak apa lepas pada tu menikah. Menikah ni tidakkah dia ni baru je ada suami dia. Suami dia mati dalam perang itulah. Bersama-sama dengan ayah dia. Mati. Lepas tu di mana edah ke apanya? Tidak pernah edah ke? Nampaknya macam cepat sangat, gaduh sangat, rakus sangat Nabi SAW ni. Mana kalau boleh orang Tina suruh pasal kemah, suruh siapkan dia. Seseolahnya Nabi SAW duduk sekali selalu dengan dia. Banyak hadis tadi yang kita baca tadi nampak gitu. Tapi sebab itulah hadis ni tak boleh tengok sok. Walau bagaimanapun muncul lah dalam Muslim ni ada beberapa hadis hak dia mari. Di antaranya ni kita tengok. Hak ni. Hak tadi lah. Nabi SAW pun Safiyah tu masuk dalam bahagian Dihyah. Mana boleh kepada Dihyah. Dia ni seorang perempuan yang cantik. Rasulullah SAW membelinya dengan 7 orang, 7 kepala, 7 orang. Jadi tukar dengan 7 bagi kepada Dihyah. Mana belilah dalam bentuk beli. Tukar 7 orang. Kemudian dia pun bagi kepada Ummu Sulaim untuk Ummu Sulaim perkemaskan dia. Qala wa ahsibu qala hani hana. Jumpa ke tidak? Wa ta'taddu fi baitiha. Dan Safiyah beriddah di rumahnya. Tu bukan rumah tu situ. Maknanya Nabi SAW suruh siap saja. Bukan dia tidur sekali. Bukan dia sudah bersetubuh dengan isteri dia tu, tidak. Bukan masih beriddah lagi. Ni dia kata wa ta'taddu fi baitiha. Dalam riwayat ni saja. Hak lain tak ada. Hak lain. Jadi maknanya kalau kita tengok sebuah riwayat pakai hak tu saja, berat lagu tu. Macam Nabi SAW suruh siapkan Safiyah itu dan dia tu duduk sekali. Gitulah hak zahir nampak daripada hadis-hadis hak kebanyakan. Kecuali hak ni. Hak ni dia kata Safiyah itu beredah di rumahnya, yakni di rumah Ummu Sulaim, Mak Anas. Maknanya situ bukan rumah lagi. Setelah balik ke Madinah tu, dia tidak duduk dengan Nabi SAW, tetapi duduk di rumah Ummu Sulaim, beredah di sana sampai habis edah lah. Walau bagaimanapun kahwin tu kahwin dah tengah jalan, tak apa kahwin. Walaupun ketika mari kotor pun tak apa, sah kahwin tu. Kahwin saja. Ataupun tidak mari kotor pun dia tidak salah. Nikah. Begitu. Wa ta'taddu fi baitiha. Dan dia beriddah di rumahnya. Cumanya muskilnya Nabi SAW buat jamuan tu sebagai jamuan apa tu? Kalau jamuan kahwin, maknanya dia sudah berkahwin. Kahwin tak habis edah lagi ke ni? Ni kira ni beredah di rumah dia sampai ke Madinah tu masih beredah lagi. Bermakna kalau dia sudah berjamu tengah jalan, dia kata itulah jamuan kenduri kahwin Nabi SAW untuk Safiyah, iaitu hais. Hak ni wak mari minyak sapi, hak ni wak mari buah tamar, hak ni wak mari goni, campur-campur tu jadi hais. Apa makna ni semua? Sama ada kita kata ini khusus untuk Nabi SAW dalam keadaan beredah, boleh dia menikah, akad saja tu. Atau kita kata tidak, belum lagi, cuma dia kira-kiranya telah berkenan untuk buat isteri dia. Hak sahabat kata kalau dia buat pasal tabir, maknanya isteri dia. Kalau dia tidak pasal tabir, maknanya sebagai hamba dia. Baru ni kita sudah baca tu. Isteri dia tu maknanya dilihat dari sudut akan datang, bukan pada masa tu sudah jadi isteri dia. Yang ni Nabi SAW berkenan nak buat isteri kepada dia, tetapi belum berkahwin sengoti lagi. Dengan adanya jamuan apa itu menampakkan begitulah. Tetapi yang pertama lebih kuat. Sebab apa? Sebab ini kenduri kahwin dah ni. Dikatakan kenduri kahwin, kira-kiranya sudah kahwin dah. Semuanya duduk sekali tu tidak. Sebab apa? Sebab dia beredah dah.
masih lagi dalam iddah lagi. Itu. Ini perbezaan dia dengan orang lain. Seterusnya, apa makna sahabat ni apabila dihyah boleh ke dia? Dihyah asalnya seperti yang kita baca dah dulu, pergi cerita kepada Nabi SAW. Dia nak hamba seorang, hamba perempuan, dan moga dia pun pergi perang juga. Nabi SAW pun kata pergilah cari mana-mana ambil. Gitulah kira-kira mula-mula mudah ya dia. Kalaulah Nabi SAW ni nak pilih sungguh, dia dululah sepatutnya tengok semua dulu. Ni tidak. Dia kata pergilah cari, pergi cari. Ni boleh Safiyah. Apabila boleh Safiyah tu, sahabat lain lah pergi cerita kepada Nabi SAW. Dia berasa tidak kena. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, dia tahu dah hikmat Nabi SAW, politik Nabi SAW, hak lepas-lepas hak semua pun dia tahu dah sahabat ni. Nabi SAW apabila membuat keputusan, dia akan buat keputusan yang terbaik. Misalnya ketika menikah dengan Juwairiyah, dia ada mengambil kira untuk Islam puak-puak dia, dan supaya puak-puak dia tu tidak jadi hamba, yang mana 100 keluarga telah jadi hamba mula-mula tawanan perang. Tapi apabila Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah, sahabat-sahabat berasa tak kena kita ni. Jadikan anak beranak isteri dia ni sebagai hamba sahaya kita, tak kena. Baik kita merdeka semua. Merdeka semua. Tu maknanya. Sebab itu Nabi SAW berkahwin dengan pemimpin, dengan anak pemimpin ke apa, sebab dia penting itu. Bila-bila masa pun, kalau pun ada kekurangan pun pada pemerintah, orang panggil raja, orang panggil apa tu, dia ada pengaruh besar. Dan dalam hati masyarakat tu dia ada kesan dia. Benda tu. Dengan sebab itu kena jaga. Sahabat ni dia faham. Nabi SAW tu ambil kira benda tu. Dengan sebab itu, dia ni, oleh kerana dia ni anak kepada ketua, anak raja dia ni, Safiyah, ketua kabilah dia. Jadi tidak sesuai untuk orang lain. Adalah lebih baik kalau Nabi SAW ambil dia. Apabila ambil dia, ni masyarakat dia, puak-puak dia akan berasa, oh baik Nabi ni, tidak seperti orang lain. Orang lain kalau nak balas dendam, dia balas dendam atas anak ketua tu lah. Dia balas dendam atas hak tu. Ini tidak. Ketua kita tu, anak dia jaga dengan baik. Bahkan dia beri penghormatan, jadikan isteri dia, merdekakan. Lepas tu jadikan isteri dia dalam keadaan sudah jadi hamba belaka dah puak-puak kita. Itu dia jadi patuh dengan cara Nabi SAW buat begitu. Sahabat ni sudah tahu dah Nabi SAW biasanya mengambil kira benda-benda tu. Apabila Nabi pergi tengok, sungguh nampak kena lagu tu. Dengan sebab itu dia tukarkan dengan dihyah tu. Tukarkan dengan dihyah. Oleh kerana hak ni mahal, dia tukar dengan 7 orang. Dah sabarlah. 7 orang boleh kepada dihyah sebagai beli. Sebagai beli. Apabila beli, dia merdekakan. Itu satu penghormatan. Sebab apa? Orang biasanya tak sah merdekakan. Susah apabila merdekakan. Jadikan isteri, susah juga. Biasanya orang nak seronok-seronok gitu. Tapi Nabi SAW ni tidak lagu tu. Situ dia berasa berbeza Nabi SAW ni dengan pemimpin-pemimpin biasa, puak-puak dia tu. Dan ramai daripada mereka tu kerana perbuatan-perbuatan Nabi, tindakan-tindakan Nabi yang seperti itu masuk Islam. Dalam peristiwa, banyak peristiwa Nabi SAW di sebalik dia menikah tu, dia berkahwin tu, ada hikmat-hikmat seumpama inilah. Selain daripada itu, Nabi SAW nak cerita, bukan dia menikah, bukan dia membawa ajaran kebangsaan ataupun perkauman, tidak. Sebab Safiyah tu dia bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel, anak cucu Nabi Harun. Dia tu kira-kiranya dalam keadaan bermusuh dengan puak-puak Yahudi, dan puak-puak Yahudi ni berapa kali dah duduk tikam umat Islam dari belakang, bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy. Tiba-tiba Nabi SAW nikah dengan dia. Nabi SAW nak tarik perhatian umat dia bahawa perbalahan kita dengan orang Yahudi ni, dengan Bani Israel, bukan kerana keturunan dia, tapi kerana Yahudi dia, kerana ajaran dia yang tak betul, bukan kerana bangsa dia tu, tidak.
Tengok bangsa dia, Nabi SAW, Nabi kita sendiri buat bini. Itu tujuannya, supaya hilang semangat kebangsaan ataupun semangat kepuakan yang membabi buta dari hati umat. Itu tujuannya. Maka tak timbul lah. Tak ada dah berasa hak ni Yahudi, hak ni tak timbul dah. Hak Yahudi tu agama yang tak betul, hak tu. Tapi kalau Bani Israel itu bangsa, kita boleh menikah dengan dia asalkan dia Islam. Atau kalau dia tidak Islam pada masa tu, ahli kitab, masih boleh lagi. Apalagi kalau dia telah memeluk agama Islam. Itu tujuan Nabi SAW nikah tu. Jadi banyak pada hadiah ni, dia sudah suami dua dah sebelum pada tu. Nabi SAW ni yang ketiga dah suami. Kalau Nabi SAW nak semata-mata orang perempuan yang cantik, nak biasanya manusia ni dia nak orang muda, kenapa dia ambil orang lagu ni? Tidak. Maksud lain, dengan maksud lain. Jadi apabila kita perhati waktu semua, maka kita fahamlah maksud hadis ini. Nabi SAW bukan kerana nak comel. Kebetulan dia comel. Memang dia comel pun. Sebab itu Aisyah kata dalam ramai-ramai isteri Nabi SAW, aku cemburu terhadap dia sebab dia comel. Dia kata. Walau bagaimanapun dia ni sudah dua orang dah suami. Janda dah. Jadi kita nak kata kerana nak kelebihan, kau nak apa, tak ada. Kelebihan kerana muda dia, kau comel dia, boleh tahan nak cari hak lain, boleh tahan nak cari. Tapi ini kerana lain. Sebab itulah kita tengok Nabi SAW pun menikah dengan Khadijah tu selama mana? Duduk dengan janda tu. Setelah tu baru apabila ada hikmat-hikmat lain barulah menikah. Termasuklah dengan Safiyah ni. Apabila kita tengok situ, jelaslah bahawa tidak ada unsur-unsur yang tidak baik yang boleh dituduh Nabi SAW itu hanya tahu memuaskan hawa nafsu sahaja, tak kena lagi. Itu satu perkara. Yang kedua, serupa juga sini dan akan datang dalam bab hak Zainab. Nabi SAW nikah dengan Zainab itu. Kononnya kebanyakan orang kata, ulama-ulama pun kata lagu tu, bahawa dia menikah dengan Safiyah ni tak ada mas kahwin. Dijadikan mas kahwinnya memerdekakan dia tu. Kemerdekaan dia itulah sebagai mas kahwin. Lepas pada tu hak Zainab itu pun tak ada mas kahwin juga. Jawabnya itu tak kena, tidak tepat itu. Sebab apa? Berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halalkan kepada engkau isteri-isteri engkau. Telah halalkan kepada engkau azwajaka allati, isteri-isteri yang telah engkau berikan mas kahwin kepada mereka. Yang ini Nabi SAW beri mas kahwin kepada isteri dia. Bahkan dalam hadis baru ni dia sebut, Nabi SAW bagi mas kahwin lebih pada orang lain, 400 dirham lebih pada orang lain. Dia bagi mas kahwin. Termasuklah hak ni, tak ada kecuali. Cuma perawi ni dia sangka apabila Nabi SAW memerdekakan, lepas tu zahirnya tak ada bagi mas kahwin, dia sangka Nabi SAW menjadikan kemerdekaan dia sebagai mas kahwinnya. Itu riwayat, itu berdasarkan apa yang dia faham. Tetapi kalau kita tengok Quran, tak boleh lari hak tu. Hak Quran tu mesti diutamakan. Tak boleh kita nak kata hak Quran sewenang-wenang, kita nak kata hak ni kecuali. Tak boleh. Sebab apa? Dalam hadis-hadis ada sebut, tak ada kecuali pula. Hak ni tak ada kecuali. Hak ni perawi faham begitu. Berapa banyak perkara yang perawi faham sebenarnya tidak lagu tu. Seperti baru ni kita sudah jumpa dah. Sahabat tu balik, dia kata Rasulullah SAW cerak dah bini dia. Padahal Sayyidina Umar pergi tanya, betul ke Rasulullah cerak? Dia kata tidak. Lepas tu sahabat tadi pergi berdusta kah? Tidak berdusta, cuma dia faham sendiri. Inilah orang panggil kekeliruan. Kekeliruan perawi ni dalam hadis ni, dia bukan hanya berlaku kepada perawi-perawi bawahan. Kepada sahabat pun boleh berlaku. Kepada sahabat pun boleh berlaku. Sebab mas kahwin ni tidak semesti diberi selalu pada masa tu. Tak mesti diberi selalu. Sebab itulah dalam istilahnya, dalam istilah fiqh,
dia ada sebut mahar itu, mas kahwin itu ada muajjal, ada muajjal. Ada mas kahwin yang diberi segera, selalu. Ada yang muajjal, yang diberi kemudian. Nabi SAW dia bukan mudah orang. Nanti orang akan tuduh dia pula sewenang-wenang sebentar dia jadi ketua. Menikah ni tak ada mas kahwin, ikut sewenang-wenang, suka hati dia. Boleh jadi alasan tu kepada musuh tu. Tengok ketika dia nak berhijrah, Abu Bakar cadang dah 2 ekor unta tu. Cadang dah 2 ekor unta, seekor untuk dia, seekor untuk Nabi SAW. Duk bagi makan berapa bulan. Apabila nak pergi, dia kata ada, unta ada. Nabi SAW kata boleh, tapi kena bayar. Nabi SAW dia bukan jenis ambil mudah-mudah gitu. Dia cukup jaga benda-benda. Walaupun padahal Abu Bakar tu siapa? Orang paling baik dengan dia. Orang paling baik. Duk tua dia. Kira-kiranya. Tapi tidak. Dalam perjuangan Nabi SAW, kira-kiranya cara daripada hak kita dapat tengok ni, dia tak seterutan budi dengan siapa-siapa. Dia nak buat berdikari sungguh. Kalau nak kira, apa pergi ke Madinah? Pergi ke Habsyah lah. Dah raja dia dah jadi Islam dah. Tupai dia. Senang. Boleh buat pemerintahan sana. Buat apa? Tidak pergi sana. Dah Islam dah kan? Najasyi. Nabi SAW sembahyang mayat dia kan? Apabila dia mati, apa tak pergi sana? Tak sih. Dia nak dirikan sendiri. Itu cara Nabi SAW. Sama-sama. Dengan sebab itu, apabila kita tahu kaedah, cara hidup Nabi SAW yang sebenar, mudah kita menangkis ataupun kita letak ke tepi setengah-setengah perkara yang mengelirukan. Kita kena faham dulu. Sebab itu macam sahabat saya ni, apa dia pergi kata tidak sesuai kecuali untuk engkau Safiyah? Bukan makna sesuai dari segi orang comel ni, tak ada sesuai kecuali untuk engkau. Tidak. Kita tak boleh fikir sahabat ni kecek supaya orang ramai. Dia kecek tu dia ambil kira banyak sudut tu, dari segi politik, dari segi psikologinya dengan masyarakat, dia ambil kira semua tu. Bukan semata-mata dia kata layak dengan engkau tu dari segi comel dia tu semata-mata. Tak pernah sabah tu kan lagu tu. Boleh cadangkan hak lain lagi kalau nak kira comel. Boleh cadang hak lain. Dengan sebab itu kita kena faham dulu kaedah kedudukan Nabi SAW. Maqam, orang panggil maqam nubuwah tu setara mana kita kena jaga. Situ dulu. Bila kita jaga tu, barulah kita faham. Dan kita kena tengok Quran. Dalam Quran katakan, dalam Quran suruh orang lain semua beri mas kahwin belaka. Wajib. Dalam Quran suruh orang lain semua beri mas kahwin belaka. Wajib mas kahwin. Cuma ada khilaf baru ni, hak kata mas kahwin tidak merupakan mata benda pun tak apa juga, boleh jadi mas kahwin. Tetapi setengah-setengah ulama kata tak boleh, tak sah nikah. Hak Nabi SAW kata malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Hak baru ni, hak kita baca baru ni, atau zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, dia takwil. Macam Imam Abu Hanifah dan ramai lagi orang-orang lain yang kata tak boleh mas kahwin ni kena mesti berupa harta. Orang panggil benda harta. Sebab itulah dalam ayat mana-mana bila sebut tentang kahwin, mesti ada bagi harta sebagai mas kahwin. Dengan sebab itu dia kata hak tu bukan dengan makna aku jadikan engkau sebagai miliknya dengan mas kahwin Al-Quran yang ada pada engkau itu. Bukan lagu tu. Yang ni ba' itu ba' badaliyah atau ba' iwab, bukan dengan makna tu kata mereka. Tetapi ba' ni ba' sababiyah. Baru ni kita tidak sebut. Tak apa boleh sebut sekarang. Itu ba' sababiyah. Yang ni aku jadikan dia sebagai milikmu, atau aku kahwinkan dia dengan engkau dengan sebab, dengan berkat, dengan kelebihan Al-Quran yang ada padamu. Kalau tidak aku tak beri. Tak ada apa satu. Tetapi mas kahwin kena bagi juga kemudian. Nanti ada semula. Mas kahwin tetap kena benda. Orang panggil mal mutaqawwim. Mal mutaqawwim. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum an tabtaghu bi amwalikum. Amwal. Quran itu bukan harta. Quran. Sebab itu dia kata ba' di situ, ba' dengan makna ba' sababiyah. Dengan sebab. Jadi orang yang ada Quran itu ada kelebihan dia. Kita boleh harap.
ada keberkatan dia. Jadi akan datang mudah-mudahan ada. Kalau tidak, orang lain tak bagi. Bukan aku kahwinkan dengan engkau dengan dia, dengan Al-Quran yang ada pada engkau tu sebagai balasan, sebagai pertukaran. Tidak. Itu bak badaliyah ataupun bak iwab. Tidak, bukan dengan makna lagu tu. Maknanya apa yang anda nak ceritanya, sampai ulama mengatakan tak boleh kena harta orang lain, lepas tu orang lain kena bayar belaka, dia tak bayar. Apa kata orang? Dalam keadaan sudah ada dalam Al-Quran pun, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Dia tak ada kecuali situ, tak ada sebut siapa-siapa hak ni tidak bagi mas kahwin, hak ni tidak bagi mas kahwin. Mana ada? Semuanya hak orang panggil isteri itu ataita, engkau telah bagi ujurahunna, mas kahwin. Kalau tak ada mas kahwin, apa makna ayat tu? Al-Quran kena duduk di atas sekali. Itu satu kaedah. Jadi hak ni pun, Safiyah ni pun, ini keliru perawi. Dia kata Nabi SAW berdeka sebab dia tak nampak Nabi SAW bagi mas kahwin. Tidak bermakna tidak bagi pada masa tu tak bagi dah. Begitu juga kalau seorang tu sekarang ni pun, orang biasa ni pun, kalau menikah, kalau tak sebut mas kahwin, sah nikah. Tapi tak kena bagi ke mas kahwin. Dah tak sebut. Tak sebut pun kena bagi juga. Tak sebut pun. Sebab mas kahwin itu wajib. Kena bagi juga. Tak sebut pun. Tak sebut tak apa, tapi kena bagi. Apa gitu juga kalau Nabi SAW tak ada sebut, tak ada sebut, tak ada bagi, bukan bermakna sudah lepas. Dah. Artinya apa yang kita nak cerita di sini, tujuan kitanya banyak perkara kita kena jaga, terutama di zaman sekarang. Mana jangan buka ruang langsung untuk orang-orang kritik, orang tuduh Nabi SAW dengan apa-apa tuduhan sekalipun. Itulah yang sesuai dengan kedudukan Nabi SAW. Dan kita nak kata gitu pun, kena tengok Quran, kena tengok hadis, kena tengok belakang. Bukan sewena-wena. Bukan sewena-wena. Jadi semata-mata kerana hadis 1-2 ada lagu ni itu tidak boleh nak mengatasi Al-Quran. Al-Quran yang mutawatir makna dia, dalalah dia, dan mutawatir thubut dia, waktu kita tak boleh mudah-mudah, tak boleh. Hadis ni kalau sahih pun setara mana? Hadis ahad. Lepas tu tidak jelas lagi. Tidak jelas lagi. Kalau kita tengok hadis yang lain pula, Nabi SAW bagi kepada isteri-isteri dia pas kahwin 400 dirham. Lepas tu lagu mana? Dia tak ada kata kecuali orang ni orang. Tak ada. Semua isteri dia bagi. Kalau tidak, isteri-isteri ni dia boleh berbangga dengan isteri lain, tapi tak pernah pula dicerita. Dia boleh berbangga, kamu semua apa kelebihan aku? Aku ni kau tak ada mas kahwin. Nabi SAW tak ada mas kahwin menikah dengan aku. Orang lain Nabi ada bagi mas kahwin. Kok mana-mana pun aku ada kelebihan. Boleh jadi dia boleh kata gitu. Mesti ada keistimewaan tu yang dia tidak mas kahwin tu. Orang lain wajib lakar, aku tidak. Mesti ada keistimewaan. Walaupun dari satu segi nampak tak ada mas kahwin tu kurang kan, tapi dari satu segi yang lain, mana tentu ada kelebihan, ada pengecualian. Tapi tak ada siapa pun kata lagu tu. Safiyah ni kau tak ada kata lagu tu. Zainab tu kau tak ada kata lagu tu. Cuma dalam kitab-kitab kemudian oleh kerana mereka faham begitu, duk heret tu jadi keliru orang. Sepatutnya kita kena baikilah perkara-perkara yang seumpama ini. Seterusnya, tak apalah pergi Khaybar ni, pergi perang tu. Mana perang dengan cara perang lah pergi tu anwatan, bukan pergi tu dengan secara suluh. Oleh sebab itulah ada tawanan dan jadi hamba sahaya. Seterusnya Nabi SAW naik unta. Apabila naik unta, tergelincir unta tu jatuh. Nabi SAW pun jatuh. Ini perkara lagi rekah saja. Setengah orang dia kata Nabi SAW tak mungkin jatuh dalam bentuk menghinakan dia. Tak ada lagu-lagu ni. Siapa dia menafikan jatuh gapo? Nabi SAW ni tak buang air. Dia menafikan benda-benda macam tu. Itu tak kena. Tak kena. Nabi SAW tak ada bayar. Maknanya sifat-sifat manusia sudah tidak ada. Tak kena. Dalam riwayat-riwayat ni jelas hak jatuh. Dia pahlawan, dia hebat pun jatuh sepotol lah masa jatuh tu. Tak apa hak tu. Sebagai manusia. Bukan makna apabila dia ni Nabi, Allah SWT jaga siapa tak jatuh, siapa tak luka, siapa tak patah.
Siapa tak tergeliak? Tidak. Tergeliak sepatutlah. Hak jatuh ni jatuh daripada unta, jatuh daripada kuda apa ada juga. Maknanya hak ni kita kena terima. Jangan bawa Nabi SAW tu ke dalam daerah malaikat, daerah makhluk asing. Jangan jadi lagu tu. Dia manusia. Dalam Quran kata innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia seperti kamu. Bila manusia, sifat-sifat manusia tu dia ada kan ni. Dan isteri dia tu pun jatuh. Wa qad ashrafatin nisa faqulna ab'adallahu al-yahudiyyah. Ini boleh mengelirukan. Ab'adallahu al-yahudiyyah, perempuan-perempuan pun menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar pergi menyambut. Mereka pun berkata ab'adallahu al-yahudiyyah. Setengah-setengah orang kata ni perempuan-perempuan ni nak marah kepada Yahudi tu. Yahudi ni maksudnya bini Nabi ni, yang ni Safiyah al-Yahudiyah. Semoga Allah menjauhkan si Yahudi itu, Yahudi perempuan itu. Dia terjemuh lagu tu, tak kena tu. Sebab apa? Kita dalam menterjemuh hadis ke apa ni kena tengok hak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak sesuai dengan sahabat-sahabat. Tak boleh pakai sewenang-wenang. Sebab apa ni, kita nak kata ni sahabat-sahabat perempuan-perempuan ni, sahabiat ini, nak kata lagu tu Nabi SAW buat balik isteri dia orang Yahudi ni, Yahudi lah kira-kiranya. Apakah dia boleh nasabah kita nak kata dia Yahudi? Yahudi ni agama. Lepas tu dia Yahudi lagi kok. Dia tidak Yahudi, dia Islam dah. Apa makna kata lagu tu? Adakah orang Islam jenis-jenis kata lagu tu? Tak pernah sabah tu. Tak pernah sabah. Jadi semoga Allah menjauhkan si Yahudi. Yahudi tu gapo? Agama. Dia sudah Islam. Macam mana kita kata dia Yahudi? Dia orang Islam dah. Itu satu tidak sesuai, tak pernah sabar. Atau mereka ni tak tahu lagi. Kalau kita andaikan mereka ni tak tahu, kira-kiranya awak klik ni Yahudiyah lah, kira-kira Yahudiyah. Apa makna suruh Allah menjauhkan dia seorang saja? Kau lain-lain lagi, tawanan-tawanan lain. Apa tak minta doa kata biar Allah SWT jauhkan? Pak kalau jauhkan nak jadi hamba abdi lagu mana? Tak sesuai, tak lagi. Kalau jauh nak jadi hamba abdi tu, dia kena dalam milik seseorang tu. Kalau jauh kan Allah SWT tak bagi dekat dengan orang Islam, macam mana nak jadi hamba abdi, nak jadi tawanan orang Islam? Orang lain tak pernah sabar. Ini kalau hak nampak dia mufrad. Mufrad ni makna sesuai dengan Safiyah, kalau nak kira sesuai, tapi tak betul. Sebab apa? Dia tidak Yahudiah lagi. So, yang keduanya, sahabat-sahabat faham dah kan? Kalau Nabi SAW hijabkan, pakaikan hijab kepada isteri dia, menandakan isteri dia. Dah kalau isteri Nabi SAW, kalau andai kata dia ni tidak Islam lagi lah, katakanlah ahli kitab, muka dia ahli kitab, katakanlah ahli kitab, apa ya kata lagu tu nya dia ni isteri Nabi kan? Tak patut tu sambut dengan kata-kata lagu tu. Sebab itulah baru ni ana sudah terjemah dah, ab'adallahu al-yahudiyyah, maknanya semoga Allah menghapuskan agama Yahudi, yakni ad-diyanatal yahudiyyah. Yahudiyah tu makna sifat kepada mausuf yang mahdzuf, takdirnya ad-diyanah, yakni agama Yahudi. Semoga Allah menjauhkan, yakni menghapuskan agama Yahudi, yakni dengan jatuhnya Khaybar tu ke tangan orang Islam dan matinya ketua-ketua dia, orang-orang dia pun ditawan, semoga terhapuslah. Ni pokok dia mari dia, orang kita waklid mari, pokok dia sebagai tawanan, sebagai hamba abdi. Itu contohlah, satu bukti bahawa Allah SWT nak hapuskan agama Yahudi. Kod tu maknanya barulah sesuai. Itu tempat yang pertama. Seterusnya ni apa ni, Zainab tiba-tiba mari hak Zainab di sini. Tiba-tiba mari hak Zainab di sini ni. Macam mana sepatutnya hak ni masuk duduk dalam bab hak Zainab tu. Ni duduk sini. Duduk sini. Kalau kita nak sesuai, nak terima jugalah hak ni dia hadis ni tak apa. Hadis ni sebab kita lain pun lagu tu juga. Dalam nuskhah ni hak ni hadis ni duduk dulu, hadis ni duduk kemudian, hadis ni duduk dalam bab ni, dalam bab ni tak ada, dalam kitab ni dalam bab ni ada. Dia tidak sebuah Quran.
Tak boleh lagu tu. Hadis tak apa, boleh terima. Supaya juga ni hak sesuainya duduk sana. Tapi kalau kita andaikan duduk di sini, Imam Muslim memang letak sini, apa tujuan? Tujuannya boleh kita sebutkan beberapa munasabah lah, kesesuaian yang disebutkan di sini, iaitu Zainab, Nabi SAW buat jamuan dia tu, kenduri tu, dengan makan roti dan daging. Adapun Safiyah ni tidak gitu. Ini perbezaan. Mana kenduri kahwin ni tidak semestinya dalam bentuk yang mewah, yang mahal, kena sembelih binatang, tak mesti. Safiyah lagu ni, hak ni lagu ni nak menunjukkan perbezaan itu. Itu satu. Yang keduanya, ada kesamaan ni. Apabila berkahwin dengan Safiyah ni pun, Nabi SAW pergi berjumpa dengan isteri-isteri dia yang lain. Isteri dia tanya, apa khabar? Maknanya isterimu, isteri baru. Nabi SAW kata baik. Serupa juga dengan Zainab. Apabila dia menikah dengan Zainab, dia pergi dekat rumah bini-bini dia. Bini dia kata lagu tu juga. Itu dari segi kesesuaian, kata-kata tu sesuai. Letak di sini. Ada kesamaan. Tapi kalau nak kira lebih sesuainya, duduk dalam bab sana, bukan dalam bab ni. Ni cara ke apa nama ni? Cara ke Zainab ni, bukan Safiyah. Nak ceritanya, isteri-isteri Nabi SAW itu baik orangnya. Boleh terima. Lapang dada. Tidak kata tu lelaki menikah ni pekong macam-macam, ada dengan botol ni pekong. Tidak. Bahkan dia tanya, apa khabar? Mudah-mudahan baik. Doa untuk Nabi SAW. Itulah sikap isteri-isteri Nabi SAW, orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi isterinya. Seterusnya, ni akhir sekali tu, apabila Nabi SAW jatuh belakang lah. Akhir sekali apabila sampai ke Madinah tu, budak-budak perempuan yatara ainaha, duduk menanti untuk melihatnya. Pasal bunyi-bunyi orang ceritanya sampai dah lah tu, sahabat-sahabat ada setengahnya sampai dah dulu cerita dah. Nabi SAW nikah dengan anak raja sana misalnya, cerita dah lah orangnya begini-begini. Jadi budak-budak biasalah dia suka kalau orang menikah ni nak pergilah tempat dia suka. Jadi pergi tengok, lepas tu orang cerita pula rebah pula. Wa yashmat nabi sar'atiha. Lepas tu mereka itu nak tergelak, orang kata nak suka kerana jatuh dia tu. Pengantin baru, tiba-tiba pengantin baru ni jatuh, nak suka pasal budak-budak. Ini nak cerita peristiwa saja, peristiwa. Bapa yang suka, kita kata tak sepatutnya suka. Yalah, bukan budak-budak, bukan orang tua. Hak tadi orang tua tadi. Hak kata ab'adallahu al-yahudiyah tadi, wa qad ashrafatin nisa. An-nisa dia sebut. Hak di sini fadakhalna al-Madinah fa kharaja jawari nisaihi. Budak-budak perempuan keluar nak tengok. Lepas tu mereka tergelak, nak suka kerana perempuan itu jatuh. Ceritanya jatuh. Seperti anda sebut baru ni lah, kadang-kadang kita sepatutnya kita bersimpati dengan seseorang itu. Misalnya dia berjalan licin, kena kulit pisang, dia licin, nak rebah lah dia. Sepatutnya kita cepat-cepat pergi akad dia. Tapi tidak begitu manusia, terutama budak-budak. Dia suka dulu, padahal orang tu jatuh. Itu keadaan macam tu, keadaan budak-budak. Orang tua pun kadang-kadang nak suka sekali lalu. Sebab kalau tua dia tengok tu, buat lari muka lah ke lain. Sekali-sekali tu nak suka. Ini tabiat manusia. Pengantin baru jatuh pula. Begitu. Begitulah. Hak lain-lain tu lebih kurang tu je. Satu lagi kesesuaiannya mungkin disebutkan hijab gapo tu, iaitu hak berkenaan dengan Zainab tu. Zainab tu mula tu ayat hijab yang sahabat-sahabat tahu.
Kalau Rasulullah ni pakai hijab kepada isteri dia, makna isteri dia. Kalau tidak, makna hamba dia. Sahabat tu tahu gitu, dia tahu mana. Hak tu dia Imam Muslim mari dalam bab ni. Zainab, masa Zainab tu Nabi SAW nikah dengan Zainab tu sebelum pada ni lagi. Daripada situlah sahabat tahu kalau bini dia pakai hijab. Hak ni pun dia Nabi SAW pakai hijab tu, sahabat pun faham lah ini isteri dia. Ayat hijab tu turun dalam peristiwa siapa? Dalam peristiwa Zainab, perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab. Ada segitu sesuai. Sebab itu Imam Muslim mari letak sini. Kalau kita nak kata memang duduk sini pun, itulah kerana ada kesesuaian tadi. Tetapi biasanya yang buat jenis lagu ni Imam Bukhari, bukan Imam Muslim. Imam Muslim dia tidak buat lagu tu. Sebab tu yang kita kata sesuainya duduk dalam bab tu. Kalau tidak sebut lagu ni pun orang akan faham juga. Sahabat tu faham mana. Dia ada tahu kalau Nabi SAW tudung maknanya bini dia. Orang boleh katalah ni peristiwa ni berlaku bila Pak Nabi SAW nikah dengan Zainab tu dulu lagi. Ayat hijab tu turun pada ketika tu. Sebab itulah sahabat-sahabat ni tahu. Boleh juga, tak payah mari sini. Sebab cara Imam Muslim bukan lagu tu. Cara dia jelas. Dia mari setepak tu yang menyokong satu sama lain, yang menjelaskan satu sama lain. Itu cara Imam Muslim. Tapi kalau Bukhari boleh jadi. Mula sabar kalau hak sepatutnya duduk sana, dia mari sini. Ada maksudnya. Kalau Bukhari tak apa. Tapi kalau Muslim asalnya tidak begitu. Sebab itulah kita kata macam tadi. Apalagi Imam Muslim susul kitab dia tak ada nak semok. Tak ada nak semok mana. Dia tak ada nak buat tajuk pun. Tajuk-tajuk ni Imam Nawawi buat. Bukan dia buat. Dia mati dulu lagi. Dia benar sabarlah kalau hak ni satu bab je ni. Ada belakang. Kalau mari hadis, mari terlocaklah kita kata mari duduk sini. Kau benar sabar. Dalam masa menyalin itu. Dalam masa menyalin tu ada lagi tu gini. Terutama tulis tangan pula, bukan komputer. Boleh bagi dulu kemudian. Hak mana sudah terlanjur dah tu, kau dah tulis kemudian dah lah. Lepas tu buat isyarat. Kalau orang tak faham isyarat tu, dia tulis kemudian. Sepatutnya letak alif belakang tu. Boleh jadi belakang tu. Lepas tu cerita Zainab ni nampak tak ada ni. Hak ni pun panjang juga ni. Masalah juga. InsyaAllah kita akan bicarakan datang. Wallahu a'lam.